Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi surau Al-Huda serta jawatan kuasa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala masih lagi dikurangkan nikmat sihat, lapang masa, taufik dan hidayah, kudrah dan iradah serta inayahnya dapat kita sama-sama hadir mentaati perintah Allah, solat berjemaah dan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan bertambah takut kita, bertambah keimanan kita berdasarkan amal yang berpandu pada Al-Quran dan hadis, insya-Allah. Kita sambung perkongsian sampai muka surat 69, kitab Jawahirul Ma'qub wa Mambahatil Qulub, karangan Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani. 69. 79. Dan setengah riwayat ada baginya dengan tiap-tiap urat rambut yang lalu tangan atasnya 10 kebajikan. Mana ni kelebihan mengusap menyapu kepala anak yatim. Kalau tiada ibu, daripada belakang ke depan. Kalau tiada bapa, daripada depan ke belakang. Kalau tiada ibu dan bapa, daripada belakang ke depan, patah balik. Maknanya setiap bulu tu dibagi 10 kebajikan. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahyang olehmu seperti barang kamu lihat akan daku sembahyang. Maknanya sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Jadi dalam Al-Quran banyak dijelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang mana diperintahkan sembahyang, tetapi panduan tata cara pelaksanaan sembahyang itu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dipegang, diamal oleh ahli sunnah wal jamaah, berpandukan Al-Quran, perintah wajib, dan pelaksanaan caranya itu melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinyanyikan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu ni dua perkara. Iza tamaksaktum bihima lam tadillu abada. Bila kamu berpegang teguh, yakni mengamalkan. Apa saja amal itu berpandukan Al-Quran dan hadis. Apa saja yang dalam Al-Quran dan hadis diamal, lam tadillu abada. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Maknanya apa? Amal kita diterima. Ilmu kita diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita beramal dengan ilmu, maka amal kita diterima dengan sebaik-baiknya. Kerana innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut Allah ni adalah kalangan orang-orang yang berilmu. Jadi daripada usolli sampai salam tu kena pahami, kena hayati, kena selami betul-betul. Maknanya tu, apa yang dilapas, diucap, itulah yang terfikir, terpahat di dalam pemikiran kita. Jadi sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan sembahyang pada hal sengaja, maka sesungguhnya jadi kufur ia hal keadaannya. Ya, mana dalam hidup kita ini sembahyang ini kena keutamaan. Bunyal Islamu ala khamsin. Terlahir, tercipta Islam pada diri orang Islam itu atas 5 perkara. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Jadi disebut sana, yang kedua itu sembahyang. Maknanya kalau sembahyang, Islamlah dia. Kalau tak sembahyang, itulah. Maknanya apatah lagi kalau dia dengan sengaja jatuh kufur, jatuh engkar, jatuh
enggan, jatuh takabur, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Bila mana orang itu ada sifat enggan, ada rasa sifat bangga, sombong dan sebagainya, yang sifat-sifat mazmumah tercela itu, maka jatuhlah di dalam kekufuran. Nauzubillah min zalik. Jika diingkar, maka wajibnya, maknanya buat apa sembahyang? Gitu. Mana dia ingkar. Bila ingkar tak sembahyang, maka dia jatuh kafir. Tak nak sembahyang sampai akhir, mana suruh dia taubat. Kalau dia enggan taubat, sampai dia mengatakan, buat apa sembahyang kan? Sembahyang tak sembahyang, sama aja. Itu dah murtad segi kata-kata. Perbuatannya tak sembahyang. Segi hatinya tadi, memang dia mengatakan dari hati. Sembahyang itu memang tak ada manfaat, tak ada faedah. Buat apa nak sembahyang, kata dia. Maka itu jatuh murtad. Sama ada segi perkataan, segi perbuatan, atau segi hatinya. Atau dikendaki dengan kufur itu seksa yang sangat, tiada kufur hakiki. Jika tiada ingkar, maka wajib, akan wajibnya. Maka kalau dia tetap menyatakan sembahyang ni wajib, dia tak ingkar, tapi dia tak nak sembahyang, dia jatuh kufur tadi. Jatuh kufur segi seksanya itu. Maknanya kalau tak sembahyang sekali, 60,000 tahun di dalam neraka Jahannam. Subuh tak sembahyang sekali saja, 60,000 tahun dalam neraka. Zuhur seperti membunuh 1,000 jiwa orang-orang Islam yang beriman. Sembahyang asar macam merubuhkan Kaabah itu. Allahu Akbar. Maknanya sangat besar. Jadi di antara dosa-dosa besar ialah meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Tersebut dalam Qurratul Uyun sabda Nabi Muhammad SAW. Tiada berbeza antara Muslim dengan musyrik, melainkan meninggal sembahyang. Maka apabila meninggal ia akan sembahyang, yakni serta engkar akan wajibnya, adalah jadi kafir. Maksudnya beza orang Islam dengan orang kafir ialah sembahyang. Kalau orang kafir sembahyang ni tiada rukuk, tiada sujud. Berbanding orang Islam, dia ada rukuk, dia ada sujud. Rukuk dan sujud ni merambangkan penyerahan, pengabdian, kehambaan total pada Allah SWT hingga dia kembali kepada tanah sujud. Maka bila ada demikian, maka kita adalah kelompok orang-orang yang huda, mendapat hidayah, mendapat petunjuk kepimpinan Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia meninggalkan sembahyang dan dia memang tak mewajibkan gitu, tidak menyangkal dan dia tidak menyokong tentang wajibnya sembahyang itu, maka jatuh kufur. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kufar musyrik itu, yang menyembah berhala, menyembah pokok, menyembah kayu, menyembah batu, sawaun alaihim, sama dengan umat-umat manusia yang Muhammad ini. Anzartahum, diberi ingat, diberi nasihat, diberi teguran. Setiap hari Allah Ta'ala panggil, hayyalas salah, tapi mereka enggan datang. Sombong dia, takabur dia, berbangga dengan dunia yang ada. Maka wa kana minal kafirin, maka jadilah dia ini adalah kelompok-kelompok orang yang kafir. Jadi beza orang Islam dengan orang kafir itu sembahyang aja. Tengok dia sembahyang tak? Apatah lagi kalau sembahyang bardain, sembahyang subuh dan sembahyang asar berjemaah. Itu orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, selamat daripada ancaman api neraka itu. Dan hadir solat subuh berjemaah, terpelihara daripada nifak. Nifak dan kufur. Kalau kamu nak tahu di kalangan kamu ini orang-orang yang munafik, orang yang nifak berpura-pura, lihat hadir tak mereka ini sembahyang subuh berjemaah. Kalau dia hadir sembahyang subuh berjemaah, maka dia orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Pasal apa? Ganjaran orang yang sembahyang subuh berjemaah, dia memperoleh ganjaran seperti sembahyang sunat sepanjang-panjang malam. Tak tidur langsung. Sembahyang sunat aja tak habis-habis gitu.
Sembahyang zikir ngaji, sembahyang zikir ngaji, beribadat saja. Sembahyang Isya berjemaah seperti dia sembahyang beramal separuh malam sampai pukul 12. Daripada maghrib sampai pukul 12 beramal aja gitu. Nah, ini untungnya orang yang solat berjemaah hadir ni, ud'uni. Kamu mintalah, serulah. Mana bila kita nak menyeru ni, mana kita kena memenuhi seruan. Kalau kita nak menyeru tetapi kita tidak memenuhi seruan, maka seruan kita ini terhalang. Jadi orang yang menerima seruan dan dia menyeru seruan Allah Ta'ala, maka baginya hayya 'alal falah. Apa tu? Kejayaan. Gitu Jadi kena terangkan ini betul-betul. Bukan kejayaan itu rumah besar, dunia besar, bukan. Takat mana dia benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diingatkan dalam hadis dulu, kalau kamu melihat orang hadir solat berjemaah, bersaksi di yaumil mahsyar di hadapan Allah Ta'ala nanti, bahawa orang itu adalah orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Mana kalau dia tak datang hadir, Masya Allah, kecuali lah dia uzur syar'i, banyaklah cabangan yang mana ada rukhsah, ini kelonggaran, mana daruratnya tu, ketidakhadiran yang diharuskan dalam Islam untuk tidak hadir berjemaah tu. Adapun daripada Nabi Muhammad SAW, sabdanya, barang siapa memudahkan dan merengan-rengankan sembahyang, nascaya disiksa akan di Allah Ta'ala dengan 15 siksa. Wah Allah, hai. Mana kalau sembahyang ni buat tak kisah je lah. Nantilah. Cinta sekali lagi lah. Sampai Isyak tak sembahyang. Cinta sekali lagi lah. Sampai azan Isyak tak sembahyang. Nantilah. Rupanya sampai tidur tak sembahyang Isyak. Nantilah. Sampai zuhur tak sembahyang sunat duha. Mana orang yang menganggap ringan, mengambil remeh tentang perintah solat ini, maka dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala dengan 15 siksaan. 15 siksaan. Berbanding orang yang taat, jaga awal waktu, lebih-lebih lagi berjemaah. 4 ganjaran diperoleh. Buku amal tangan kanan. Mudah urusan hidup dunia dan akhirat. Melintas surga sepantas kilat. Masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Ini kena tanamkan betul-betul ini. Lebih-lebih lagi yang keluarga, ketua keluarga. Ini suami-suami. Ataupun anak-anak lelaki. Kena ingatkan selalu. Kalau di rumah pun, kalau boleh, laksanakan secara berjamaah. Sebab tu sekali-sekali bapa-bapa kena sembahyang di rumah. Tengok anak-anak sembahyang berjemaah tak? Kalau tak sembahyang jemaah, maka kita ingatkanlah tentang kewajipan, kepentingan solat berjemaah itu. Gitu. Walaupun di rumah, maka kena berjemaah. Ini mak sembahyang kat bilik depan, anak bilik tengah, bangsu kat bilik belakang. Mak kat bilik bawah, anak kat atas, gitu Maka keberkatan tu tak ada. Bila berjemaah, turun rahmat. Mudah urusan hidupnya di dunia dan di akhirat. Apa dia tu yang 15 perkara? 3 terkala keluar daripada kubur. 3 tatkala mati. 3 ke dalam kubur. 3 masa dalam dunia. Maknanya 15 seksa. 6 daripadanya masa kat dulu. 6 kat dunia. 3 dalam kubur. 3 bangkit kubur. Gitu Jadi dalam hidup kita ni, bab tu bila kita duduk dalam majlis ilmu, kadang kita tak ada niat pun nak datang majlis ilmu tapi ada majlis ilmu kita datang dengar. Macam Rasulullah, bila sahabat tengah buat taklim majlis ilmu, Rasulullah tinggalkan amalan-amalan hariannya, dia duduk dengar majlis ilmu. Dengan asbab ilmu tu datangnya hidayah, pimpinan Allah Ta'ala. Dan setengah riwayat tatkala bertemu dengan Tuhannya. Ada pun 6 seksa mengenai di dunia. Pertama, ditanggalkan berkat pada umurnya. Ditanggalkan keberkatan hidupnya. Daripada muda sampailah ke tu nak meninggal. Maknanya tak ada nak datang jemaah.
Hilang keberkatan. Dia rasa macam dah kaya. Dia rasa macam dah hebat. Tapi di jiwanya tu kosong. Maknanya bila jiwa kosong, tiada ketaatan, dunia yang luas, hebat dimiliki, menjadikan dunia jadi sempit. Sehingga terhimpit dada mereka ni. Maknanya sesak napasnya. Gitu Terlalu nak kejar dunia tadi tu. Mana walaupun dikejar, habis saja. Dunia. Pagi kejar, petang kejar, malam kejar, subuh kejar. Di mana-mana aja peluang dikejar. Makanya, tapi sebab ketaatan ditinggal, maka hilang keberkatan pada hidupnya. Keduanya, menyapu Allah Ta'ala akan tanda orang solihin pada mukanya. Mana tanda keredupan, tanda cahaya keimanan pada diri seseorang itu ketenangannya hilang. Orang yang tak sembahyang ni. Maknanya hidup penuh dengan kedukaan. Hidup dengan nestapaan. Hidup dengan kepayahan. Jauh. Dia rasa macam dia hebat. Sebenarnya dia jauh daripada rahmat Allah SWT. Hilang tanda soleh. Bukan tanda soleh tu hitam kat dahi tu bukan. Hitam kat dahi tapi bini lebam-lebam kat rumah. Tak boleh. Hitam kat dahi tapi anaknya lebam-lebam terabai ilmu agama. Tak boleh. Yang ni tanda kesolehan. Mana akhlaknya mulia, tutur katanya tersusun, maknanya budi bicaranya hebat, gitulah. Tapi kalau tak ada, maka itulah dihilangkan tanda-tanda kesolehan. Jadi nak kembalikan tanda soleh ni macam mana? Jadilah hamba yang bersyukur. Jadi hamba yang bersyukur dengan solat di waktu malam. Solat malam kerjakannya. Itu antara obat supaya terpadam yang kedua ini. Hilang, lenyap. Tanda soleh. Ketiganya, tiap-tiap amal yang dikerjakan tiada diberi pahala atasnya. Gitu Bila orang tu tak sembahyang, kafir. Bila dia tak sembahyang, kafir. Orang kafir ni tuan-tuan, banyak sedekah. Banyak impak, banyak jariah. Ya kalau memang derma tu bukan RM10 tuan-tuan. Kalah kita tuan-tuan. Ribu-ribu, puluh ribu. Kalau derma lah. Tapi kata dalam Al-Quran sana, diingatkan bagi orang-orang kafir ini yang banyak buat baik, dimudahkan masa matinya. Bukan mati dalam iman, bukan. Dimudahkan matinya. Ya dipakaikan cantik-cantik, lawa-lawa, pakai kut, pakai kasut, cantik-cantik gitulah. Dimudahkan urusan. Di akhirat nanti, bila dia bangkit, dalam kelaparan, kehausan, kebingungan, ketakutan. Dia bila nampak tu, jauh, macam air. Dia haus ni. Macam air. Mesti ada makanan. Gitu Mesti ada ketenangan diseronokkan di sana. Dia kejar-kejar, hilang. Hilang tuan-tuan. Air tadi hilang. Macam kalau waktu tengah panas, atas tar yang gelombang-gelombang. Itulah gambaran yang Allah Ta'ala bagi dalam Al-Quran bagi orang-orang yang kafir. Jadi kelompok kafir ni, siapa kafir? Kalangan orang Islam sendiri. Gitu. Kafir ni pasal sifat munafik dia tu. Sampai disebutkan orang munafik ni lebih bahaya. Orang munafik lebih bahaya daripada orang-orang yang kafir musyrikin itu. Orang kafir musyrikin boleh diminta tolong, boleh diminta bantuan. Tetapi bagi orang yang kafir ni tuan-tuan, munafik ini, Allah payah. Depan cantik, belakang macam mana nak bunuh Rasulullah. Dahsyat Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Contohnya lah. Jadi dalam hidup kita ni, cuba tinggal, cuba buang, cuba hindarkan sifat-sifat munafik ni, berpura-pura. Berpura-pura ni payah tuan-tuan. Kerana tidak menyelidiki, tidak mengkaji, tidak menyiasat, maka terus dihukum. Orang ni tidak boleh. Gitu, Tapi bila tengok, dah terlepas cakap. Macam mana? Sampai satu surah nama surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun ni juzuk berapa tuan-tuan? Surah Al-Munafikun juzuk 19. 19 dah hujung-hujung sana. Selepas surah Tolak, selepas surah Fatir, surah Al-Ahqaf.
Dah hujung-hujung. Dia dah nak jumpa surah Jumaat. Dan surah Sob sana, munafik sana. Mana dah hujung-hujung. Jadi, bila baca Quran itu anda pada awal, kita tengok gitu, baca sampai habis. Sampai hujung. Sebab tu kalau biasa-biasa di mana-mana lah, ada program-program tahfiz ni, dia utamakan budak-budak ni latih tubi amma yatasaalun. 30 tu mesti hafal dulu. Dah hafal juzuk 30 baru masuk 1. Kalau 1 tu dia dah lancar, 1 sampai 29 senang, clear, cantik. Tapi kalau 30 tu tak selesai, wah, nak ngapal punya payah tuan-tuan. Hal ta'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu nak masuk tu, ayat tu nak masuk. Sekarang dah viral. Masuk. Apa tu? Saya pun tak tahu apa yang masuk. Budak kecil pun boleh cakap, masuk. Benda lah. Maknanya, segi penghayatan Quran itu, kalau dia tak katamkan yang belakang itu, dia depan-depan ni longgar sangat. Kalau orang dah biasa dengan yang hujung tadi, yang depan ni dalam 5-6 bulan selesai, settle. Tapi kalau yang hujung ni dia tak jaga, dia ambil yang depan tadi. Dah 3 tahun tuan-tuan, baru juzuk 5 je. Tapi juzuk 1, juzuk 2 pun lupa juga. Apa ayah ni hukum pancung lah. Pancung. Jadi, kerana apa? Di awal-awal ni ada, tapi banyak cerita. Tapi kalau yang juzuk 30 ni, ayat yang menakut-nakutkan gitu. Tentang neraka, tentang dosa. Dosa-dosa semua tuan-tuan. Macam mana neraka, macam mana syurga, macam mana ahli neraka, macam mana ahli syurga. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atraba. Nampak tu? Mana orang yang bertakwa ini, dia masuk dalam surga. Wa kawaiba atraba. Teruna dara. Tak ada orang tua ni. Kesian kalau masuk surga sakit lututnya. Dalam surga tak ada orang tua. Wa kawaiba atraba. Mereka jadi teruna dara semua. Kalau lah sakit lutut dah tua ni, kesian. Macam mana nak jalan masuk ke akhirat ni? Tak boleh. Bangkit semua sama 30-an. Yang perempuan semua 17-an 17-an. Kalau 30-an kalau 17? Belasan bukan si manis 17. Bukan. Belasan 17-an gitu ya. Begitulah dahsyatnya dalam kehidupan ini. Bila baca itu, ya Allah, agak-agak kita dapat tak? Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala saroba. Itu cerita tentang ahli neraka. Macam mana Jadi kita usaha hari-hari ni istiqomahlah tuan-tuan. Kita dah pelajari bab selawat Jangan kurang 1000 tuan-tuan. Wajib kan dapat 1000. Pasal nakkan syafaat Nabi tu. Dapat 1 syafaat rahmat, wajib surga. Allahu Akbar Banyak manalah dosa kita. Istiqomah dengan selawat 1000. Macam mana dah dapat 1000? Lepas Isyak dapatkan 500. Balik Isyak kan? Semua dah pencen kan? Dah pencen semua ni kecuali saya. Pada kalau dah pencen, sana ID belum pencen Maknanya kalau dah pencen tuan-tuan lepas Isyak tu, balik pukul 10 tu, dah mula buka Quran. Mula buka tarikat warid-warid tu. Bawa sampai pukul 12. Baru boleh tidur. Kalau tak, jangan tidur lagi. Pasal nak tidur, ingat mati. Kalau aku mati tak ngabiskan baca zikir ni macam mana gitu macam mana kita nak selamatkan diri kita. Diri ahli keluarga kita. Diri kawan-kawan kita semua ni. Jadi, kita ni kadang-kadang dapat rahmat bukan kerana amal kita. Dapat rahmat kerana kawan kita tu. Gitu Dapat keberkatan hidup kerana adanya kawan. Jadi, amalnya semua tak ada pahala. Rugi. Maknanya orang yang kafir, apa kafir? Banyaklah segi iktikad, kepercayaan, segi perbuatan, suka makan riba, kafir. Suka makan riba, kafir interest tu, kafir juga. Kalau dimakan. Kalau buat sedekah tak dapat pahala. Ini nak maulid interest banyak, 300 kasih maulid je lah. Buat beli kambing. Sia satu taman makan duit haram semua. Siapa tanggung? Orang yang bagi tadi. Orang yang bagi tadi. Amalnya dah tak ada pahala. Yang ini Yang lain selawat dah habis dah.
Istighfar dah habis. Tapi tertanggung oleh mereka. Datang satu hamba Allah ini. Saya jumpa duit. RM2 je tuan-tuan. RM2. Di halaman rumah. Tak tahu tu Apek punya buku getah tadi ke, ataupun abang tadi jual ikan, jual tempe datang ke, ataupun duit mak dia, atau duit di sini. Dia tak tahu. Duit RM2 je tuan-tuan. Tahun 71. Oh, RM2 tu macam kenyang lah. Boleh beli beras, beli gula. Masa itulah. Dah berlalu 47 tahun. Kata dia. Dia teringat. Mimpi dia teringat dia ambil duit tu. Mimpi real nampak duit yang dia ambil RM2 tu. Macam mana nak settle masalah ni? Nak cari siapa? Nak cari Apek tu dah meninggal. Nak cari yang jual ikan pun dah meninggal. Pasal dia umur pun dah 90 lebih tuan-tuan. Jadi nak cari ni macam mana orang ni? Jadi kita kasih satu amalan lah. Supaya amalan ini dengannya maka terampun dosa. Ya, la ilallah wa la syarikalah. Saya dah bagi pada tuan-tuan Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Baca qul huwallahu ahad 3 kali, al-falaq bin nas. Pasu istighfar azim. Astagfirullahalazim li wa li walidayya wa liman syahi wa li jamil mu'minin mu'minat muslimin muslimat. Khususan tuan punya duit RM2 ni. Ampunkan dosanya ya Allah. Dosa dia padaku, dosaku padanya. Dosa dia pada semua orang dunia akhirat jauhkan balak sengsara yaumil mahsyar. Itu antaralah nak kata kiparah. Nama kiparah Kiparah ni apa? Kiparah ni apa kiparah? Kalau diat ni denda juga diat. Tapi diat ni kalau bunuh balas bunuh. Tapi bila datang diat dia tak balas bunuh. Bagi ganti rugi. Diat ni macam ganti rugi, bayaran ganti rugi. Kalau kaparoh. Tak sengaja rupanya puasa. Ngada-ngada. Dah seminggu kata dia. Kok tak sengaja? Puasa dah seminggu tu. Tak sengaja kata dia. Gitulah. Macam mana makmu ni? Siang-siang puasa ni. Aduh gitu gitu. Ada cara nak lepaskan kiparah tu macam mana? Dah ganti. Kurang 1 hari batal puasa. Dah ganti semula gitu Payah. Jadi di kiparah. Kiparahnya macam mana? Kiparahnya. Ya. Bagi makan kepada 60 fakir miskin Gitulah halnya dalam bab kaparah. Itu nanti kita akan pelajari dalam kitab Sirus Sadiqin lah. Macam mana kita nak hilangkan dosa-dosa yang lama-lama tu. Kalau dosa pada mak bapak, pergi kat kuburannya membelakangkan kiblat, tepat di kepalanya. Gitu. Baca tadi tu, la ilaha illallah syarikalah 3 kali. Baca qul huwallahu ahad, al-falaq nas. Pahala ku sedekah pada mak bapakku ni. Ampunkan dosaku. Dosaku padanya, dosanya padaku. Clear habis. Settle kosong-kosong. Tak ada. Besok dekat akhirat dia menuntut. Engkau dulu duduk dengan siapa? Mana ada? Ada, kata dia. Kan aku dah minta maaf dengan Allah Ta'ala. Pahala aku sedekah kat engkau. Ya ke? Cuba tengok buku. Memang ada. Itu peranannya Raqib Atid tu. Dia mencatat, merakam apa yang kita buat. Jadi, terhilanglah dosa anak kepada mak bapak. Kalau mak bapak dah tak ada dosa, anak-anak ni terus istiqamah. Mudawamah dengan membaca Allah maghfirli zunubi wali walidayya. Baca itu. Makin tinggilah darjatnya di dalam surga. Pasal setiap surga ni tuan-tuan ada 90 tingkatan. 90 tingkatan Kita sekolah pun tingkatan 6 je dah habis. Ini surga sampai 90 tingkat ni macam mana? Jannatul Adn 90 tingkat. Dahsyatnya. Jannatul Ma'wa. Jannatul Salam 90 tingkat. Agak nak cari orang penat masa tu Memang tak jumpa lah tapi senang saja kita boleh sebut nama dia akan datang. Itu ahli surga Maknanya kunna abqara wa qawaiba atsraba wa ka'san dihaqa. Mana dalam syurga dipenuh dengan kenikmatan. Jadi orang yang tak sembahyang, dia punya seksaannya yang ketiga ialah segala amal dia tak ada pahala. Allahu Akbar. Habis. Pasal
Sembahyang ini kunci surga. Sembahyang tu kunci surga. Apa kalau kunci tak ada, macam mana nak masuk surga nak? Jadi pahalanya ni dah lari ke mana-mana gitu. Lari ke mana-mana. Sebab tu kalau kita malam-malam zikir gitu, utamakan ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Summa ila ruh bapak mak Al-Fatihah. Summa ila ruh kita sendiri Al-Fatihah. Jadi masuk dalam akaun kita, masuk dalam akaun. Kalau tak tonton, entah ke mana tuan-tuan. Tak pasal-pasal dia doa gitu, bagi Pak Haji tu ya, Pak. Itu makin sehat tu. Gitu. Tapi kalau tak dapat doa orang lain, makin sakit gitu. Sebab itu datang subuh berjemaah. Orang yang datang subuh berjemaah tuan-tuan, Allahu Akbar. Dapat aminnya para malaikat tuan-tuan. Allah. Maknanya apa tuan-tuan nak minta tuan-tuan? Maknanya wa tawallani piman tawallait. Allah wa barik li pima. Kalau kau bagi tangan ni tangan yang memberi manfaat. Jangan tangan yang sakit keple tak boleh buat apa-apa. Jangan. Tangan gitu. Bacalah 40 kali selepas seminggu. Sehat makcik ni. Allahu Akbar. Selama ni dia baca macam main-main je ke Ustaz? Ya ke? Sampai terkenal dia dengan makcik ya ke? Makcik Siti ya ke? Maka bila dia amal tu, saya cakap jangan ya ke. Bila ya ke kita sebut Quran hadis, maka dah jatuh kafir tadi. Jatuh murtad. Mana kalau ya ke ni? Perintah Allah. Walaupun satu ayat, laroi bapi. Jangan kamu ragu. Jangan kamu ragu-ragu. Ya ke? Gitu. Tak percaya, Haji ni nak kahwin dah. Ya ke? Itu. Dia diam aja. Gitu. Haji tak tahu ni. Haji ni nak kahwin dia. Gitu dahsyatnya. Begitulah halnya. Begitulah halnya dalam kehidupan kita. Kita adalah sentiasa memelihara, menjaga seruan. Sebab tu macam mana kita nak istiqamah sembahyang? Saya dah sebut dulu. Bila dengar azannya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikalah. Aku datang menyahut seruanmu. Aku tinggalkan segala-galanya. Tinggal rumah, tinggal isteri, tinggal anak, tinggal harta. Macam itulah nanti kalau kita mati. Tinggal semua tuan-tuan. Apa yang bawa? Sembahyang kita. Tapi kalau sembahyang tak datang macam mana? Aduh. Kalau sembahyang seorang-seorang ni tuan-tuan macam gombal amoh kata Nabi. Tu gombal amoh. Gombal yang mau lantai tu. Allah itu gombal amoh. Mandang pun tak nak. Tapi walaupun gombal amoh tuan-tuan, dibaling kat muka orang fakir miskin. Itulah gombal yang menyelamatkan diri daripada bakaran api neraka. Itu dalam bab sedekah nanti kita akan jumpa lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tiada diangkatkan doanya Allah kepada langit. Yang ini tiada mustajab doanya. Orang yang tak sembahyang, doanya tak makbul tuan-tuan. Kita dah pelajari pertemuan 2-3 lepas. Bila mana seseorang itu rukuk, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, terkumpul semua dosanya di mata dia. Semua dari ujung rambut sampai kumpul kat mata tu. Wah, gitu Kenapa terkumpul mata? Semua dosa kita buat ni punca mata ni. Jadi tuan-tuan nak selamat daripada mata, dosa mata macam mana? Jadi kasih selamat. Ambil garpu Jadi kasih selamat. Jadi bila mata ni tuan-tuan, maka tangan ni bunganya lawanya gitu buahnya besarnya gitu. Dan orang punya, bila mata ni bini orang, dia tegur, bini sendiri biarkan. Gitu. Nampak ni? Jadi terkumpul semua dosa di mata. Bila mana seorang tu sujud saja menyentuh bumi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis keluar dosa. Habis. Dah tak ada dosa. Maka dia duduklah antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sebab tu kena baca betul-betul tuan-tuan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Maka sakit dia makin sakit, tuan-tuan tak hilang-hilang. Kalau tuan-tuan yakin, wa'afini. Apa tu? Apiakan aku. Dah tak payah jumpa doktor. Kesian doktor tak ada kerja pula. Wa'afini ni apa? Apiakan aku, ya Allah. Wa'afini wa'fu'ani. Kalau baca laju macam tu, apa kata Nabi? La tu'ajil. Jangan kamu kelang kabut. Innal ajilah min amali syaitan.
Sesungguhnya kelang kabut amalan setan. Allah rugi tuan-tuan. Setan yang namanya iblis itu, yang asalnya Barsisa itu, mengetuai semua para malaikat. Sampai duduk malaikat yang mukorobin itu. Geng-geng gitu malaikat mukorobin. Siapa mukorobin? Ini kata Nabi, siapa baca ini, maka diampun semua dosa. Walaupun banyak buih di lautan. Bagi laluan azan dulu lah. Allah. Alhamdulillah. Innaka la tuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah memukiri
Janji surat 87 tadi. Ke 78. Hah? 80. Jadi orang yang tak sembahyang yang ke limanya tiada di mustajab doa. Tiada di mustajab doa. Jadi saya dah bagi pada tuan-tuan jemaah semua tentang nak mustajabkan doa itu. Allahumma ya wadudu ya wadudu ya wadud. Ya zal arsyil majid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'alul lima yurid. Apa sajalah masalah, apa sajalah cobaan, musibah yang dia bagi, maka bermunajat daripada Allah Ta'ala. Dan munajat, baca ayat tadi tu. Lepas tu tutup dengan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Minta. Minta, fayakun. Itu pun saya dah edarkan pada tuan-tuan. Jadi di antaranya, yang kelima ni doa tak dimustajab. Jadi bila mana seorang itu sujud, bangkit, hilang dosa semua. Suci bersih. Sebagaimana para malaikat diperintah sujud, maka mereka sujud semua. Illa iblis. Maka bila dah sujud, bangkit daripada sujud, nampak si iblis ni, kok tak sujud? Astagfirullahalazim. Maka semua malaikat sujud lagi sekali. Kerana apa? Bersyukur tidak menjadi orang yang kufur engkar macam iblis tadi. Itu baik. Sujud yang kedua tu hukumnya sunat. Kenapa? Bersyukurnya diterima amal. Jadi masa sujud tadi hilang dosa semua. Jadi masa sujud tuan-tuan doalah. Apa perlu nak doa tuan-tuan? Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqli amalan maqbula wa amalan mutaqabbala. Minta. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a, halalan thayyiban mubaraka, wa ilman nafi'a, wa amalan mutaqabbala. Jadi itu kita minta supaya doa kita, amal kita, usaha kita hari-hari diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ada satu amalan ini yang dinyatakan, yang disebutkan, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana siapa membaca lepas maghrib atau lepas subuh 3 kali. 7 kali lagi bagus. 3 kali dah bagus, kalau 7 kali lagi bagus. Maka terpelihara dia daripada api neraka. Apa dia? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Macam tak puas lah. Hari ni pasal banyak dosa. Cukupkan 3 kali. 7 kali. Dia 7 kali. Kalau dah minta 3 kali diterima, 7 kali, Allah terus melambung tinggi lah. Gitu dasarnya. Tapi kebanyakan kita hanya membaca itu. Patut pasangan doa itu jangan tinggal. Allahumma askinni jannah. Allahumma ajirna, ya Allah kau jauhkan aku daripada api neraka. Allahumma askinni jannah. Ya Allah kau dudukkan, masukkan aku dalam surga. Gitu. Ada satu doa yang warid itu berbunyi, Allahumma rabbaha Jibril. Tuan-tuan, doa ini selalu dibaca oleh Bilal. Bilal tu kalau subuh dia baca doa ini. Tapi dia tak sampai habis. Mungkin dia senyapkan ke apa. Dia baca, Allahumma rabbaha Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Izrail. Wa rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurni minan nar, 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 Allahumma ajurni minan nar. Allahumma askinni jannah, 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 Allahumma askinni jannah. Itu selepas latuh lipul mi'at itu. Siapa doa di antara qomat, antara azan dan iqamah, makbul. La ilaha illallah. Kita pun la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus baca doa. Allahumma rabbaha. Selesai itu sambung tadi. Allahumma rabba. Allahumma rabba. Wahai Tuhan, Tuhan. Rabbani Tuhan. Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil
wa Israil. Gitu. Siapa amal ini, sahabatnya nak mati dia tahu. Tanda-tanda kematian dinampakkan. Gitu. Diberi perhabaran. Tapi jangan kata, engkau ni dah tak lama lagi tau. Janganlah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma askinna jannah. Allahumma askin makbul. Pasal doa tu ada sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma askinna jannah, Allahumma askinna jannah, Allahumma askinna jannah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Boleh tak ditulis ni? Kalau tak boleh akan datang kita edarkan. Kita ada juru tulis tu. Kalau sama Rasulullah Zaid bin Sabit. Sekarang Ustaz Rais bin Taib. Gitu. Taib. Allahumma askinna. Sakana yaskunu. Uskunu. Saya duduk. Dudukkan kami. Allahumma askinna. Berarti dia hamzah wasal. Allahumma askinna. Ya Allah, kau dudukkan aku dalam surga. Allah. Minta 3 kali. Ini dah tak minta, tak istighfar. Bual pula tu. Allah. Macam dah confirm masuk surga gitulah. Dahsyat betul lah. Tiada ketakutan, tiada kebimbangan, tiada kerisauan. Dan tiada khauf tentang amal ni diterima ke tak. Patutnya ni ada lah tuan-tuan. Selepas salam tu, sangat. Sampai Nabi kata, bacalah istighfar 3 kali. Allahumma antas salam. Sembahyang tak usuk pun, wadihilnal jannata darussalam. Ya Allah. Semua nak masuk pakat-pakat darussalam. Tapi masa itu seorang pun tak ada yang aminkan. Tak ada yang aminkan tuan-tuan. Itu doa sangat bagus tuan-tuan. Aminkan dalam hati. Kalau orang baca, kita aminkan. Dalam kehidupan kita, insya-Allah menjadi orang-orang yang doanya makbul tadi. Kalau amal ikut sunnah Nabi 3 kali, makbul. Nak amal lagi baca selawat, makbul. Nak ada lagi antara azan dan iqamah, makbul. Lagi masa hujan turun, makbul. Tak kira 10 kali hujan ke? Baca doa Allahumma ya wad. Hujan turun ya Allah, turun hujan, baru minta. Gitu. Selagi hujan tak turun jangan minta, gitu. Cukup tuan, berhenti. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tak nanti kita baca doa apa nak tak habis. Pasal hujan aja, berhenti hujan. Gitu ya. Pasal di antara doa-doa makbul bermustajab ini berdoa ketika hujan turun. Jadi orang yang tak sembahyang doanya tak makbul. Pasal penuh dosa. Orang tak sembahyang penuh dosa. Tapi bila sembahyang aja dosa clear. Tadi doa tu jaga betul. Rabbi firli, panjang gitu ya. Warhamni, wajburni, warfa'ni. Tapi sembahyang sorang-sorang lah. Kalau Pak Imam jangan macam tu, lambat sangat nanti imamnya lari, makmumnya hilang jemaahnya kok mana gitu ya. Kalau ikut imam ni lambat lah. Bacanya lambat, slow gitu ya. Rupanya disukat betul-betul tu. 2 harakat ya. Cik dahsyat. 2 harakat tak mantap lah. 6 harakat tu. Rabbi firli warhamni. Bila ni orang ni? Ini duka nestapa betul. Ialah seorang jual ubat batuk cak ibu dan anak. Sial. Sangat menggembirakan. Begitulah halnya. Tapi kena bacalah tu. Wah, pini tu. Sehatkan aku ya Allah. Masalah kita baca doa tu 1000 kali dah. Tapi tak faham maknanya. Ya rugilah macam burung kakak tua. Macam monok kecer gitu. Burung apa? Burung murai. Burung apa Pak? Burung murai. Kepeladas muka. Burung apa? Burung murai. Ya Allah, bapak sabarnya lah. Dah kena anaknya besok. Wah. Orang tua menyebut je. Allah. Astagfirullahaladzim. Adapun yang ke-5. Benci dan marah akan oleh segala makhluk di dunia. Nampak? Semua makhluk. Sebab tu kita dalam amal-amal kita tu,
Suma ila arwahi syairan sadiman, Nora binti Bandi, Patin Balki, Patin Arifah, Patin Najah, Masin Sahir, Masin Muzaffar, Masin Rizki. Dan sekalian alam yang bernama. Wallahualam. Itu sekalian alam. Kena sebut macam tu tuan-tuan. Dan sekalian alam yang bernama. Wah, ya paku, ya beg, ya cawan. Semua ada nama kan? Ya kopi, janggut, ya semua ada. Semua alam yang bernama. Al-Fatihah. Ya Allah. Mereka semua angkat amin. Nampak? Pakat aminkan doa ni. Jadi orang yang sembahyang diaminkan oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini. Tapi kalau kita cari cara dia, kita kata jarang mana ada talil arwah sekalian alam yang bernama. Ada tak? Tak ada, tak sempat baca tu. Habis Fatihah cuma 3 kali. Lepas tu, sekali Fatihah 10 nama, sampai semput Pak Imam nak baca. Kan biasa Habis takkan 10 nama nak 10 Fatihah. Bila nak balik gitu Oh gitu jadi 10 lelaki sekali Fatihah. 10 perempuan. Muslimat semua kulluhum ajmain. Sekali dah 3 kali. Cukuplah ikut sunnah Nabi 3 kali nak 10 kali baca sendiri. Gitu. Sampai dia tanya, Pak Imam ini Fatihah baca seorang satu-satu tau. Boleh? Satu orang RM10. Baik. Wah gitu. Jadi ini betul-betul imam pajak betul ni. Dalam hidup kita gitulah tuan-tuan. Mana kita kena ingat jangan sampai tinggal sembahyang. Sembahyanglah macam mana kerjakan. Awal ke tengah ke ujung janji sembahyang. Jangan rasa sembahyang itu macam satu kewajipan. Mesti buat, jangan. Memang kita rela buat. Ikhlas buat. Bukan kalau satu kewajipan tu sembahyang main-main tu. Rabbi fili warhamni. Janji sembahyang tak? Jangan. Gitu je ya boy. Dia punya rukuk gitu aja. Astagfirullah. Tiba-tiba dah salam. Macam mana sembahyang? Tiba-tiba dah salam. Ya Allah. Subhanallah tu 33 kali belum siap, belum habis. Subhanallah, subhanallah. Bukan serban nama banyak. Subhanallah, subhanallah. Belum habis 33. Sembahyang subuh 2 rakaat dengan rukuk kunut sembahyang dah siap. Baca semula. Boleh baca kuat. Kau 6 minit baru siap. Gitu Tapi rupanya kata dia kalau sembahyang cepat ni tak seronok kata dia. Sembahyang lambat-lambat lagi seronok. Kenapa? Mana kalau makan tu dah tinggal baki-baki kan. Soba gitu. Kalau mula-mula tu dapat seketul-seketul aja. Tapi makan gendian memang satu mangkuk tu dia punya sendirilah. Habiskan. Macam ada yang buat kat sini Gitu dahsyat Maknanya semua makhluk akan marah. Marah tuan-tuan. Kenapalah tanam pokok tak buah gitu kau pergi masjid lah sembahyang. Bukan pergi masjid nak cari gerubuk rezeki bukan. Ini pergi masjid cari gerubuk rezeki pula. Patut makin nambah gerubuk rezeki nak. Ini menghabiskan gerubuk rezeki. Tapi tak apa, alhamdulillah. Mana keberkatan orang-orang impak tu dia dapat. Yang berimpak tu berjariah, dia memperoleh keberkatan. Sebab kerupuk rezeki tadi. Jangan dimarah, jangan disekat. Maka begitulah halnya. Kalau nak bagi kita jangan ungkit-ungkit lagi. Itu maknanya yang ke-5 makhluk marah. Yang ke-6 tiada ada baginya daripada doa orang yang soleh. Nampak orang yang baik-baik. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Maka orang yang tak sembahyang tak dapat doa orang soleh. Sembahyanglah walaupun tak berjemaah. Jangan terus tak sembahyang, payah. Tapi kalau dapat kerja jemaah, betul. Cempol. Tapi kalau tak boleh, sembahyanglah. Sekurang-kurangnya baiklah hati mau baik, baik. Maka orang-orang satu dunia ni tuan-tuan dapat orang yang sembahyang. Sebab tu keberkatan Allah Ta'ala ni melingkungilah, meliputi, melangkaui seentera dunia. Wah, ini orang yang sembahyang. Apatah lagi sembahyang di waktu malam. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Tak habis tuan-tuan. Betapa lemahnya kita. Tahiyat macam tu pendek pun tak boleh habis satu nafas. Saya pernah dengar orang baca tahiyat satu nafas tuan-tuan. Kita at-tahiyyat. Assalamualaikum. Imam depan.
Ya Allah, sembahyang tarawih apa macam ni? Kita at-tahiyatul mubarak. Oh, tarawih rupanya ya. Oh, aku lupa. Siap nanti kedua. Oh, dendam dengan Pak Imam. Pak Imam belum salam kita dah habis. Oh, dahsyat. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Dah diamnya. Wah gitu Allahumma shalli ala Muhammad. Pak Imam tadi at-tahiyatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ada lambat tu, lambat. Malam pertama kadang-kadang terlupa juga pas ada salah. Oh, tarawih rupanya gitu. Tarawih ni kena cepat ke lambat? Sebab itulah kerjakan di masjid tu, di jamaah, kalau boleh habiskanlah. Balik rumah tambah lagi dah sampai 40 rakaat. Ni baru 20 rakaat dah marah. Engkau 8 rakaat, aku 20 rakaat. Mana aku lebih cepat masuk surga? Astagfirullah. Dengannya Assalamualaikum. Assalamualaikum dah tak sah sembahyangnya. Allahumma sholli ala, tak sah sembahyangnya. Allahu Akbar. Belum yang tasdidnya lagi tadi. Yang tak takbir ditambah takbir. Takbir ni tuan-tuan 4 tempat aja. Masa takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak rokok. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Kat tangan. Yang ketiga, yang keempat ketika bangun daripada tahiyat awal. Betul? Bangun tahiyat awal, Allahu Akbar. Ini boleh katakan setiap rakaat ada takbirnya. Wah, gitu Dahsyat betul Yang terbaru ni, kenapa? Dah duduk tahiyat awal ni, tahiyat akhir tahiyat. Kita at-tahiyatu kok Rasulullah ni Allahu Akbar. Takbir lagi. Ini sembahyang apa pula? Ini sembahyang apa ni? Pernah dengar tak? Oh. Kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Oh, sebelah kita Allahu Akbar. Apa tu tahiyat pula? Ya Ustaz, sebelum baca tahiyat kita mesti takbir dulu kata dia. Lah, siapa pasholli li rabbika wanhar. Kata dalil ni gitulah. Dan kerjakan sembahyang dan bertakbirlah kamu. Wah, dalam sembahyang tu kena banyak takbir. Jadi imam sembahyang tak sah cuma 7 takbir. Kita 21 takbir. Pahala lagi banyak saya dapat. Astagfirullahalazim. Gitu Dahsyat dia orang pandai. Maknanya yang keenam ini tiada baginya doa daripada orang-orang yang soleh. Walaupun dia sembahyang kat rumah, sebab tu ibu-ibu jangan risau tak sembahyang berjemaah. Menyesal aku hidup selama ni tak dapat sembahyang berjemaah. Abang Haji pergi sembahyang Allahu Akbar dapat 27 kali ganda. Kita kat rumah tak dapat apa-apa, sia-sia. Jangan. Pasal dia baca wala ibadillahis. Pak Imam pun baca doa Allahumma hadina biman hadait, betul tak? Baca Fatihah apa pun ihdinas siratal mustaqim. Pernah dengar Imam Raisi baca ihdini siratal mustaqim? Pernah dengar? Kalau ada tuan-tuan, kiamat tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Maknanya doa orang soleh itu. Ihdinas siratal siratal. Itu. Sopir tu mesti ada bunyi. Usahakanlah. Tapi tak salah. Kita memang orang Jawa lah. Nak kadang-kadang jadi orang Arab. Payahlah. Jawa buat Jawa lah. Ini mentang-mentang belajar dari Mesir dah tak nak makan tempe. Tak nak makan tempe kata dia. Allah. Dah dulu apa namanya tauco. Paling sedap rupanya masak pindang kasih tauco. Aduh. Maknanya memang 2-3 kali pinggan tambahlah. Tu makin sehat tu. Dibelikan tauco tuan-tuan. Cecahnya ulamnya apa tu? Ikan tenggiri masin jeruk tu. Aduh, memang tak noleh-noleh. Makan aja lah. Gitu Dalam hidup kita ni tuan-tuan, macam itulah. Dalam mencari keberkatan, jaga sembahyang. Tempe busuk lah. Tak tahu cu Sampai dijual ada dijual. Satu bagatus. Mahal juga. Itu yang ke-6. Maknanya, masa hidup kat dunia. 6 ini. Ya Allah. Doanya tak makbul macam mana. Itu yang asyik-asyik.
Ustaz, anak saya besok nak periksa lah, buatkan air. Mana gula kopinya? Bukan air itu kata. Air apa? Air penerang hati. Astagfirullahaladzim. Air penerang hati kat dunia ni air Zam-Zam. Abdulnya gitu Ustaz ada air Zam-Zam ke? Ada, tapi 300 mil tu RM50 kita. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau gitu ya air paip aja lah. Air paip pun kena bayar. 1 liter sekarang naik air paip. Nak cuma lagi air paip, ambil air tempayan gentong. Kalau nak ciduk gentong air tempayan kan penuh dengan jentik-jentik. Gitu. Ini nak bacakan ini nanti bukan hati terang. Jentik ni yang terang hati nanti ni. Ini dasar tonton dalam hidup kita. Astagfirullah. Rupanya nak ngajar orang yang bahil kedekut ni lah. Ada bukan orang-orang biasa ya, alim orang ini, tapi bahil kedekutnya. Astagfirullahalazim. Nauzubillah min zalik. Itu tentang orang yang tak sembahyang. 6 keberkatan tiada di hidup di dunia. Siksaan ni lah. Dan ada pun 3 siksa mengenai akan dia pada ketika matinya. Ketika nak mati tu 3 orang yang tak sembahyang. Pertama, mati dalam kehinaan. Mati dalam ini ni apa? Menjerit, merawung. Lidah tak keluar. Pernah? Tanya doktor tak percaya. Tapi doktor ni doktor dental tak jumpa Kalau ya Allah, mata yang terbeliak Ya Allah, yang terberak-terberak gitu. Ada macam-macam tuan-tuan mati ni. Ni itu orang tak sembahyang macam tu. Ya kehausan, ya kelaparan gitu. Sebab tu tuan-tuan bila ambil wuduk, tuan-tuan ambil wuduk tu kan. Basuh muka, komo-komo, wuduk tu. Telanlah sikit air wuduk tu. Berkati aku ya Allah dengan asbab air wuduk ini. Berkati aku. Hilangkan segala onar, segala sihir. Basuh muka. Kan? Baca doa tu kan ada muka. Minum air tu. Tapi tangan kena basuh lah bersih-bersih. Maknanya mati dalam kehinaan. Mati dalam ini macam mana? Sebagaimana sahabat ini memang terkenal dengan kafirnya gitulah. Tak nak sembahyang, dia nakal, dia dengki, dia hianat. Jiran-jiran ni semua tak nak datang masa mati. Memang terkenal dengan samsingnya gitulah. Daripada pagi sampai ke petang, tak ada seorang. Bininya nak cari orang suruh sembahyang, tak nak. Mandikan tak nak. Bila dah sembahyang lepas asar gitu, datang Jibril. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uruskan jenazah sepulan itu. Maka Rasulullah datanglah. Uruskan jenazah ni, mandi. Bila sahabat-sahabat tengok, Rasulullah datang orang rumah ni pula. Orang nakal kok didatangi, kenapa? Yo, samsing mata puang ni. Pentolan ini, waroan, pentolan lah. Kok datang Rasulullah? Jom kita tolonglah Rasulullah. Begitu. Lepas dah siap semua, tanya. Apa sebab wahai Rasulullah kamu uruskan jenazah dia ni? Dahal dia ni orang yang terkenal dengan kezaliman, kenakalan, kedegilan. Ungkal kayu betul lah. Kok ditolong? Kerana kata Rasulullah, orang ni ada selawat. Ada selawat. Nampak ni? Ini hari ni dah berapa hari bulan tuan-tuan? Jamadil akhir. Selasa, Rabu, Kamis, Telu ya? Siji, loro, telu. San. San hari ni. 3 Jamadil akhir. Siapa yang Rabiul akhir? Ada yang nangis tak dalam semalam ini? Ya Allah, kenapa udah habis Jamadil? Aku belum buat maulid kat rumah aku lagi gitu. Ada? Ada yang nangis? Tapi tanya seorang-seorang, tak ada. Suka makin suka. Dah lepas Jamadil akhir buat apa maulid Rasul nak? Suka. Semalam jumpa 26 ni besok Maulid Rasul Masjid Parit Raja, Jalan Temenggung Ahmad, depan Sekolah Menengah Tengku Mahkota tu ada surau, masjid surau. Tengku Mahkota ke apa? STMI kan? Tu depan tu ada masjid besar. 26 bila? Tak lama lagi lah. Datanglah tuan-tuan ramai-ramai lepas maghrib. Ceramahnya Tuan Qadhi. Dengar ceramah dia. Ceramah maulid. Tapi datang kena awal lah. Kalau datang lambat nanti kena duduk buat tiang elektrik kat tepi jalan. Kita nakkan keberkatan
Jadi sahabat ni asbabnya banyak selawat aja. Ya Allah, banyak selawat aja. Ada yang satu lagi ni nama Muawiyah ni pun begitu juga. Rasulullah datang. Kenapa datang? Kerana dia banyak membaca Qul Huwallahu Ahad. Ya Allah. Tak payah banyak-banyaklah. Istiqamah 7 kali. Ada buat tak yang 7 tu? Pagi 7, petang 7, malam 7. Kalau tak boleh sempat 3 kali, pagi, petang, malam, buat satu hari 5 kali. Setiap kali lepas sembahyang baca 7. Dah tak payah baliklah Pak Imam, duduk kat surau aja. Gitu Mana ada kelapangan buat. Itu yang pertama. Masa nak mati tu. Dihinakan, tak boleh mengucap tuan-tuan. Sampai nak dibakar ni orang ni. Oh, dahsyatnya. Siapa itu? Alqamah. Gitu Bukan kerana dia tak sembahyang. Satu dosa je, kecilkan hati mak dia. Kasih maknya lempeng pekak. Kari kambing semalam. Kasih bininya kari kambing 40 hari. Wah gitu. Aku punya dah lah semalam pekak lagi. Nyindir aku dah tua lah tu. Dah tua pekak gitu. Kasih bininya 40 hari muda sentiasa. Gitu aja. Pasal kari je. Aduh. Apatah lagi kalau mak nunggu. Mak nunggu anak-anak balik kan. Mana anak tak balik duduk tepi pintu nunggu. Yang lalu kok Pak Duda ni lalu. Alah. Mak janda duduk Yang Pak Duda pun nunggu anaknya tak balik-balik. Janda ni pula Lama-lama Duda dengan janda ni jadi pula gitu. Mudah-mudahan lah. Gitu. Kalau adalah macam tu lah, mak ni tertunggu-tunggu anaknya tak balik atau tak telefon, berdosa anaknya. Dah kira anak deraka tu. Jadi mak jangan harap-harap lah. Anak-anak tak balik ke, jangan harap-harap. Kira macam transfer je lah. Transfer je. Orang tak datang, harimau ada gitu itu yang penting. Harimaunya ada. Itu yang kedua bahagian orang yang tak sembahyang ketika nak mati ni. Yang kedua, mati padahal lapar je. Allah. Lapar ni kerana salah apa? Datang mak dia. Wahai Saran, aku ni makmu. Aku ni mak awak. Kau matilah dalam agama Nasrani. Maksud dia dalam agama Nasrani dia ada air suci Dia mati kehausan ini. Jadi jangan kalau minta air jangan kasih. Kalau nak kasih kulit durian boleh. Janganlah. Maknanya kalau ibu ni memang, kalau tuan-tuan bacalah, amalkan Allahumma Rabba Jibril wa Mikael tuan-tuan Orang yang nak mati ni dalam 70 hari tuan-tuan boleh nampak. 40 hari lagi dekat, memang sangat nampak. Pesan ke anak-anak dia, tanya mak bapak awak tu. Mak nak makan apa? Bagi. Mak nak apa? Belikan. Pasal memang dah dekat. Gitu Mana saya dekat? Ya je. Rupanya lepas 3 hari meninggal betul. Menyesal aku. Mak itu ada disebut-sebut sate kambing. Mana nak cari sate kambing? Buat sendiri. Pak Imam boleh lah buat sendiri banyak kambing kat rumah. Kalau nak kari kambing, sate kambing, tuan-tuan pergi di Nyalas. Sempang 3 Nyalas. Nak ke air kuning tu. Nyalas nak ke air kuning nak ke Sungai 2 tu. Ada Sempang 3. Dulu warungnya sebelah kiri. Sekarang dia dah pindah sebelah kanan. Bawah pokok ini tu. Tu sate kambing. Sate lembu 30 sen je. Makanlah puas-puas kat situ. Tak boleh bawa balik tapi syaratnya. Kalau nak bawa balik, masuk dalam beg tangan. Kena bawa beg tangan lah. Saja-saja nak order tak boleh bawa balik. 30 sen. Pasal orang ramai situ. Penuh. Kat Sempang 3 Nyalas tu. Itu yang kedua, masa nak mati tu. Lapar dia gitu. Ketiganya mati hal keadaannya dahaga. Dan halkum, dan jikalau diberi minum akan sekalian air lautan dunia sekalipun, tiada puas daripada dahaganya. Allah. Masya Allah. Banyak tuan-tuan orang nak mati lapar gitu ada. Kita jumpa selalu ni tuan-tuan. Pasal apa? Dengar azan tak nak datang. Ya lapar, ya dah lebih takutnya nampak apa tak tahu lah tu. Ya Allah.
Sampai nyuruk-nyuruk bawah katil pun ada. Orang nak mati nyuruk bawah katil. Atas, mula-mula atas katil. Orang baca Yasin habis dia masuk bawah katil. Kenapa orang ni masuk bawah katil? Atau dia nampak macan. Macan? Tahu tak macan? Macan ni tiger lah, tiger. Allah, lion singo. Macan. Harimau. Ini harimau ni. Harimau. Ini macan ni maknanya harimau Kelaparan dan kehausan. Sampai ada hadis kata Nabi, kalau ada orang kelaparan jangan kasih air. Takut dia mati sama ada Yahudi ataupun Nasrani tadi. Jangan bagi. Pasal dia nampak muka maknya suruh mati Yahudi. Muka bapaknya suruh mati Yahudi. Nasrani atau Yahudi. Nasrani dah lama bingung-bingung gitu. Dah mati celik. Kenapa mati celik? Bapakmu dulu nak kahwin 2 tak dapat. Oh. Kata orang kalau mati celik ni terkilan Apa? Bukan, sebenarnya dia buat pilihan tadi. Walaupun rohnya dah terkeluar masih bercelik lagi tu. Gitu Ini dasarnya dalam bab kalimah ni syahadah. Hanya dalam sembahyang aja amalan yang paling hebat lah. Ada syahadah. Jadi syahadah ni sebab tu dikatakan jaminan kunci syurga itulah sembahyang. Segala-galanya ada dalam situ. Jadi jaga sembahyang Kalau tak sebab berjemaah ya seorang-seorang buatlah. Jangan terus tak sembahyang. Tapi sesali nangisilah. Geruni takuti azab Allah Ta'ala itu. Lepas tu sembahyang berjemaah mesti kejo awal waktu gitu. Dapatkan jemaah. Dan banyakkan sedekah, banyakkan selawat, banyakkan istighfar. Kalau tertinggal jamaah. Jadi ini 3 masa nak mati. Pertama tadi apa? Mati hina, lidah terkeluar gitu. Ya Allah. 2 hari lepas ada jenazah macam tu. Lidahnya terkeluar tuan-tuan. Kalau tolak dia masuk. Macam mana nak buat tu? Potong. Ya, tak tahulah macam mana tu. Ya begitu je lah. Bila dia tengok jenazah terkeluar itu, terperanjat orang semua. Ini mati dalam kehinaan. Gitu Dan rumah tak jauh daripada masjid. Memang tak nak pergi masjid. Buat apa pergi masjid? Aku tak pergi masjid kaya. Gitu. Pak Imam yang pergi masjid pun naik motor buruk aja. Naik gerabak aja gitu. Jangan dipandang pada gerabaknya. Tengoklah segi amalnya itu. Itu tentang azab semasa di dunia dan semasa nak mati. Seterusnya, bagian ketiga ialah seksa mengenai dalam kubur. Dalam kubur. Dalam kubur Pertamanya dipicit oleh Allah Ta'ala akan kubur dia. Picit apa? Sempitkan. Dipecet. Picit. Maknanya besok gitu. Dojikan, khorojan. Maknanya sempit. Sesempit-sempitnya hingga tulang rusuk kanan keluar ke kiri, tulang rusuk kiri keluar ke kanan. Merau menjerit. Tak ada orang dengar. Yang dengar hanyalah binatang dan pokok-pokok. Dipicitkan atas kuburnya hingga berselisih tulang rusuknya. Kedua dinyalakan atas api yang apa tu? Dinyalakan atasnya api yang berbelit-belit. Ia di dalam berapi malam dan siang. Maknanya penuh dengan api ni, marak menjulang, membeliti tubuh badannya penuh, full. Siang dan malam dalam kehidupannya sampailah berlakunya kiamat. Ketiganya dikerasi oleh Allah Ta'ala akan ular besar dinamakan Sujaul Aqra, yang matanya daripada api, kukunya daripada besi. Panjang tiap-tiap kukunya perjalanan sehari. Ya Allah. Jalan kaki gitu 1 hari, macam mana kuku panjang tu. Ini tak tahu, saya dah hantar kat sini. Mungkin jemaah sini ke dalam WhatsApp group ada. Yang kubur besar tu. Gali kubur hitam tu apa tu. Kilat gitu. Oh tak jadi tutup-tutup. Gali kubur lagi.
Utara ya. Tahu aja je ni ya. Saudara. Oh, sebelah saudara. Ingat saudaranya tadi bukan. Sebelah utara. Gali. Nampak. Yang kali ketiga pun macam tu juga. Lalas. Bila nak masuk habis terus Tutup je lah. Memang dah tak boleh tunggu. Habis. Masa talqin tu dengarlah kertuk. Meraung tu comengah. Sampai balik kubur 3 kali gitulah dahsyatnya ya. Bila kaji tu, sebab tu kita jangan tinggal doa Nabi. Bangun malam tonton Sebab tu sembahyang sunat ni buatlah kat rumah banyak-banyak. Apa nak perlu dibaca? Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa fitnati. Ya Allah, aku berlindung engkau daripada azab kubur dan segala fitnah kubur tu. Allah. Ini butakan mata ular. Macam mana butakan ular? Tahajud malam lah. Bukan cucuk dengan garpu. Oh, dahsyat. Pak Imam kita nak bawa garpu mati besok. Dahsyat. Masuk kecil. Kalau datang, cucuk. Dahsyat. Kukunya panjang sehari perjalanan tu. Kukunya. Ya Allah. Memang sekali kreok habis. Dengar orang atas ni. Kreok tulang perenyok tu. Dengar. Comengah. Tak ada siapa nak masuk. Tinggal. Allahu Akbar Mana dia seharian daripada sepagian sampai ke malaman terpaksa tanam jugalah. Terpaksa tanam. Itu cerita pengakuan benar seorang penggali kubur Syianah. Dikerasi Allah Ta'ala atas ular yang Sujaul Aqra. Mana tu kukunya tadi sepanjang sehari perjalanan, maka katanya, akulah Sujaul Aqra. Lapar dan suaranya seperti gurup yang keras. Katanya telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa aku pukul akan dikau atas mensia-siakan sembahyang subuh. Daripada subuh hingga zuhur. Ya Allah. Kalau subuh disiksa daripada subuh hingga zuhur. Ya Allah. Kalau sembahyang zuhur, daripada zuhur sampai ke asar. Tapi kalau tak sembahyang terus, memanglah habislah. Sampai kiamat. Ini maknanya dalam kitab itu bila dia buka buku amal keburukan Atid buka aja ngata orang, maka nampak neraka. Yang perjalanan 500 tahun perjalanan kaki tu jauh. Tapi bila terbuka tu api neraka tu nyambur, hangus terbakar. Sebab tu jangan cepat-cepat baliklah. Jangan cepat-cepat balik. Lagi-lagi Pak Imam tunggulah sampai malam. Sampai sekarang tuan-tuan ada satu hamba Allah ni, ya setiap pagi tuan-tuan. Kalau dulu memang every day. Every afternoon. Afternoon petang Oh, tengah hari. Kalau petang? Evening Evening Bukan saya bening bukan Maknanya pagi petang kuburan Ya Allah, setianya gitu Rindu cinta kasih dengan bininya ni. Puan Hajah Alus binti Haji Anwar. Allah. Sampai sekarang tuan-tuan. Sampai sekarang. Cintanya tu cintanya macam mana Saya ingat cinta saya pun tak semacam tu. Pasal bila takkan talqin terus balik Pasal apa balik? Dah dapat kain pelekat baliklah. Cuba kalau tak dapat kain pelekat. Tunggu kejap kita. Ya Allah dahsyatnya. Janganlah. Mana kalau orang bagi alhamdulillah. Kain pelekat cap gajah. Paling basuh kedut 1000. Mana nak basuh kain ni? Gitu Mau bawah ikat dengan tali plastik, gantung dengan batu-batu. Baru dia tegang balik. Dia punya dahsyatnya. Nasib baik sekarang ada iron Iron yang apa? Yalah itulah gosok yang ada wap tu lah. Gitu Tapi harganya ya Allah, masya-Allah 1000 lebih. Dahsyat Bayar 10 kali dah rosak tu dah. Bayar belum habis dah rosak mesinnya. 10 bulan. Baru 6 bulan dah rosak. Ya Allah, macam mana? Nangis sih gitu sereka. Alahai gitu. Aku pukul akan dikau atas meninggalkan sembahyang asar. Daripada asar hingga maghrib. Ya Allah. Kalau sembahyang subuh,
Subuh sampai zuhur. Sembahyang zuhur, zuhur sampai maghrib. Asar. Asar sampai maghrib. Maghrib sampai isya. Isya sampai, ya Allah. Full. Sebab tu tuan-tuan yang kalau dah berumur lah. Maknanya umur dah melebihi 60. Kalau sekarang lah, kalau di lamsam pukul rata, Malaysia punya rata-rata mati ni umur 65. Kebanyakan 65 hingga 75 itulah. Walaupun ada yang memang sampai 90, ada 100 tapi kebanyakannya tu ada yang 30, ada yang 40, tapi dikira langsam yang tengah-tengah tu 65 hingga 75. Maksudnya bila masuk 60 ni atau 50 lah, buatlah kodok-kodok yang lama-lama tu. Lepas maghrib, kodok maghrib. Kalau malas nak buat yang sunat lah. Yang sunat ni, sunat dengan kodok, mana buat? Kodok hukumnya wajib, sunat hukumnya sunat. Sunat hukumnya sunat. Sunat rawatib tu buat di rumah. Buatlah tuan-tuan. Ya Allah. Lebih-lebih lagi sembahyang isyak ni. Kalau sini 2, buat rumah kali lagi 2. Maknanya rahmat rumah di sini bawa balik rumah. Siapa sembahyang sunat 2 rakaat lepas isyak, diberi pahala seperti beramal pada malam Lailatul Qadar. Puasa lepas dapat tak Lailatul Qadar? Dapat tak? Angguk-angguk, giling-giling, memang tak ada lah. Dapat tak Lailatul Qadar ni? Nak dapat Lailatul Qadar ni tuan-tuan, jemaah daripada maghrib tu kena tunggu tuan-tuan. Maknanya buka cepat, datang masjid. Maghrib tu. Daripada situ dah ditakbirkan. Sembahyang isyak pula tu tadi. Lepas tu kerjakan tarawih, 4 salam balik. Buat di rumah. Sampai cukup 40 rakaat habiskan. Itu kalau time giliran imam, buatlah 20 di masjid. Nampak imam tak boleh, mesti 20. Tak boleh kurang. Gitu Hingga asar, aku pukul akan dikau meninggalkan sembahyang asar. Daripada asar hingga maghrib, aku pukul akan dikau daripada sembahyang maghrib. Daripada maghrib hingga isyak. Dan aku pukulkan dikau atas mensisi sembahyang isyak. Daripada isyak sampai ke subuh. Tiap kali pukul tenggelam ia dalam bumi 70 hasta. Maka memasuk ia akan kukunya ke bawah bumi. Dan dikeluarkan akan dia dengan maka sentiasa ia di bawah pukulan hingga hari kiamat. Ia A'izah mana berlindunglah kami daripada Allah Ta'ala azabal kubri wa fitnah. Ini mana kita jangan tinggal. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma asrabtu. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta alamu bihi minni. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa fitnatihi. Azab kubur tadilah. Yalah dulu sembahyang mana pernah kodok Puasa-puasa pun belum kodok lagi. Pernah tak? Zakat-zakat pernah kodok tak? Belum kodok lagi nampak tu. Maknanya yang lain-lain tu ada kodok tak? Alah jadi wa a'udzubika min azabil kubri tadi. Wa min fitnatihi. Jadi sahabat-sahabat tanya, wahai Rasulullah, dalam kubur ni ada ke fitnah lagi? Fitnah masih hidup aja. Ada. Fitnah dalam kubur ialah fitnah soal mukar nakir tu. Marah buka. Pagi tadi tengah melaster Melaster kat belakang tinggal sikit. Tengah melaster, Assalamualaikum. Kita jawab Waalaikumsalam. Marah buka. Agak-agak besok dalam kubur malaikat ni beri salam dulu gini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Marah buka. Allahu Rabbi. Lepas tu, ma imam muka. Terus menjawab gitu pula, nyanyi je. Gitu. Dasarnya. Haji nak apa Ji? Alah, nak petai ambil lah Ji. Panjat. Panjat sendiri tapi. Dia sayang nyawanya daripada petai. Kata dia. Petainya ngelip tinggi. Satu galah tak sampai. Jadi dia nak manjat macam mana? 80 kilo, 90 kilo nak manjat. Petai tu nanti melentun sampai tanah. Panjat sampai pucuk. Jadi dia terus jatuh. Jadi saya tinggal pukul Ji, senang. Cepat Ji, panjat. Dasar ni Haji. Assalamualaikum. Marah buka. Ya Allah. Kita dengar macam Allahu Rabbi. Gitu lah.
Ma'iwan muslimin muslimat ihwani. Mana petainya gitu. Oh, saudara petai rupanya. Dapatlah sepapan tu gitu Semampu kita bagi alhamdulillah Maknanya dalam kubur ni macam tu. Minta lindung daripada fitnah kubur ni soal muka nakir tu. Kalau di soal tuan-tuan satu dosa kita tak boleh jawab, maka dibuka hijab neraka menyambur tuan-tuan. Hangus terbakar. Sampai kiamat pula tu tuan-tuan. Bukan sekali dua, sampai kiamat. Allahu Akbar. Sebab tu kita minta i'azubillah min azabil kubri. A'azanallah. Cuba tu bisa ain dengan hamzah dengan ain. Gitu gitu. Apa bunyinya? A'azanallah. Maknanya kita ni berlindunglah dengan Allah daripada azabil kubri wa fitnatihi. Ada pun 3 siksa mengenai akan dia pada hari kiamat. Wallahu a'lam akan datang Wallahu a'lam bi sawab. Hari dah malam jangan dijawab. Gitu. Okey, ada nak tanya tak? Tuan-tuan jangan tinggal doa tu Sebelum salam bacalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asar. Tuan-tuan kalau boleh nangislah masa tu. Takut sembahyang kita tak diterima oleh Allah Taala. Kalau kita minta Allah Taala akan bagi. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa fitnatihi wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antat tawwabur rahim. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ibadatik wa ta'atik. Las Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, Kau hisaplah aku ni dengan hisap yang paling ringan, mudah. Gitu Tak ada Kalau tak ada kita tangguh dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.